Kita pergi ke Pulau Pinang. Soalan, soalan had. Siapa ingat lagi soalan ni? Cikgu lupa. Cikgu terpaksa Google tadi. Cikgu tak ingat soalan had ni. Ya Allah. Okay, setelah hasil revision semula, okay, jadi soalan had ni dia ada 2 step. Okay, ingat bila jumpa had, okay, dia ada 2 step nak buat dia. Okay, dia ada 2 step. Okay, step dia yang pertama, okay, bahagikan, ni khas untuk pecahan step bila melibatkan pecahan. Sebab kalau dia dalam linear, awak terus ambil had tu sebagai dia punya nombor paling besar, tu senang. Kalau pecahan ni dia susah sikit. So bahagikan, okay, pengangka dengan dia punya penyebut. Okay, bahagikan kedua-dua ni, bahagi pula, darab lah apa cikgu ni. Betul lah bahagi. Okay, bahagikan pengangka dengan penyebut. Okay, bahagikan kedua-duanya dengan kuasa X yang paling besar. Okay, itu step yang pertama. Bahagikan dengan kuasa X yang paling besar. Maksudnya macam ni. Okay, kita ada had X menghampiri infinity. Okay, so kita ada 2X kuasa 2 tambah 3 per X kuasa 2 tolak 5X tolak 1. Okay, awak tengok satu-satu. Tengok pengangka, tengok penyebut. Okay, ini adalah pengangka. Ini pengangka. Ini adalah penyebut. Okay, itu pengangka, ini penyebut. Okay, jadi tengok kat bahagian pengangka. Yang paling besar adalah X kuasa 2. Jadi step yang seterusnya, okay, salin balik. Had, okay, X menghampiri infinity. Okay, di bahagian pengangka semua kena bahagikan dengan X kuasa 2. So, bahagikan dengan X kuasa 2 tambah 3 bahagikan dengan X kuasa 2 per, okay, kita buat yang sama untuk kawasan penyebut. Okay, untuk bahagian penyebut ni, yang paling besar dia X kuasa 2 juga. Jadi semua kena bahagi dengan X kuasa 2. Okay, so X kuasa 2 bahagi X kuasa 2 tolak 5X bahagi X kuasa 2 tolak 1 bahagi X kuasa 2. Ni step yang pertama. Kena buat macam ni, kena ubah bentuk dia. Okay, step yang kedua, bila dah ubah bentuk dan baru awak boleh dapatkan nilai. Okay, jadi step yang kedua, dah siap tu kan, gantikan X dengan sifar. Okay, sebab yang ni dia menghampiri infinity, so kena ganti dengan sifar. Kalau dia kata menghampiri 1 dan ganti dengan 1, menghampiri 2 ganti dengan 2. Okay, sebab dia infinity jadi ganti dengan sifar. Okay, so mudahkan dulu. Okay, jadi kita akan mudahkan dia dulu. Okay, kita akan dapat dekat sini had X menghampiri infinity. Yang ini akan jadi nilai 1. X kuasa 2 bahagi X kuasa 2 dapat 1 kan. So darab 2 dapat 2 balik. Tambah, okay, ini tak boleh selesai. So jadi 3 per X kuasa 2 per, okay, yang ni pun akan dapat nilai 1. Jangan awak matikan, dia bukan sifar X kuasa 2 per X kuasa 2 akan dapat 1. Tolak, okay, ni 5X per X kuasa 2. Maksudnya 5X ni mati, kat bawah ni akan tinggal satu lagi X kan. So tolak 5 per X. Okay, yang ni akan jadi 1 per X kuasa 2 jugalah sebab tak boleh selesai. Dah siap macam ni, dah mudahkan dan baru ganti X dengan sifar. Okay, maksudnya sekarang awak akan dapat, okay, awak akan dapat sama dengan, ni kita baru nak bagi nilai ni. So 2 tambah 3 per sifar kuasa 2 per 1 tolak 5 per sifar tolak 1 per sifar kuasa 2. So yang ada sifar basically nilai dia akan jadi sifar. So tinggal 2 dengan 1. 2 per 1 jawapan akhir akan dapat 2. Itulah. Itulah jawapan dia. Okay. Aduh. Soalan ni cikgu pun kena pergi buka balik Google. Saya tak ingat lah bahagian had ni, lagipun dia di bahagian paling belakang dalam fungsi kan. Sikit je disebut tapi bila exam kalau dia keluar banyak lah pula. Okay, so ni soalan ni markah kat sini 2. Okay, markah 1 waktu awak dapat mudahkan yang ni. Ini B1. Maksudnya kalau awak tak buat step pertama and then awak tak dapat markah kan. Awak terus masuk sifar-sifar pun tak dapat juga. Kalau awak terus ganti dengan sifar, awak takkan dapat jawapan yang sama macam jawapan akhir sekarang.
Okay, so dah siap. Inilah dia jawapan dia. Okay, soalan Ahad. Yaya reti kot soalan Ahad ni kan Yaya? Boleh buat tak Yaya? Tak. Sama lah kita. Ye. Lepas kita tengok lagi lah banyak soalan Ahad ni. Stress. Okay dah kita pergi soalan nombor 8. Okay, so soalan seterusnya, graf okay, y sama dengan fx di bawah punya fungsi songsang ataupun tidak. Hoye. Okay, fungsi songsang ataupun tidak, senang je. Okay. Sebenarnya selain daripada cikgu teringat, itulah ada ke tak dalam buku awak. Selain daripada kita buat yang macam ni tadi, x dengan y, kita ada satu lagi kaedah untuk mencari songsang ataupun tidak, iaitu kaedah mencancang dengan mengufuk. Pernah dengar tak? Ada tak dalam silibus KBSM? Saya tak pastilah. Mengufuk ataupun mencancang. Okey, kaedah mengufuk ni maksudnya, okey, mengufuk adalah horizontal. Mencancang adalah vertical kan? Okey, so mencancang, bila mencancang, maksudnya awak buat garisan macam ni tau. Pada awak punya graf fungsi. Kalau dia belajar dalam KBSM gitu cikgu cikgu teringat. Cikgu raja benda ni kat budak-budak form 4. Okey, awak buat garisan yang macam ni. Kalau awak buat garisan ni kan, then setiap satu garisan ni, dia hanya bertemu pada satu titik saja. Ini satu titik, ini satu titik, ini satu titik, ini satu titik, satu titik. Maksudnya fungsi awak adalah 1:1. Ni senang nak ingat cara macam ni. 1:1. So confirm dia adalah fungsi, dia ada fungsi songsang. Macam tu. Okay. Lagi senang kan? Kenapa baru teringat? Okay, so dekat sini jawapannya adalah ya, dia ada fungsi. Okay, so jawapannya ya, ada fungsi songsang. Okay, so dia nak sebab. Okay, ada sebab kat bawah ni, jangan lupa buh sebab. Jadi kerana, okay, macam ayat tadi juga, hubungan fungsi. Okay, hubungan fungsi ialah 1:1. Okay. So awak kena buat dua-dua test lah sama ada mengufuk atau mencancang. Macam tadi kan? Tadi kita ada graf yang bentuk macam ni. Kalau ingat kan, tadi kita jumpa soalan yang bentuk graf dia macam ni. Kan? So awak try buat test, kalau macam ni, kalau awak buat ujian mencancang, awak takkan dapat buktikan dia adalah songsang atau tidak. So awak try mengufuk. Tengok bila awak buat mengufuk, okay, nampak tak dia kena pada 2 titik. So automatik dia bukan fungsi. Bila dia kena pada 2 titik, maksudnya sama ada dia banyak kepada 1 ataupun 1 kepada banyak. Kalau dalam kes ni, bila dia bentuk senyum ataupun dia bentuk sedih, dia adalah, banyak kepada 1. Wais. Okay, kalau graf awak adalah graf yang bentuk macam ni, nak macam ni. Okay, so yang ini untuk yang kes ni dia adalah 1 kepada banyak. Jadi awak boleh guna ujian mencancang. Nampak bila awak ujian mencancang dia ada 2 titik kena. So ini adalah 1 kepada banyak. Ingat ini je lah kot, senang. Apalah nak bagi tahu benda ni tadi. Okay, so kat sini awak bagi tahu dia fungsi songsang 1 markah. Awak bagi tahu sebab dia lagi 1 markah. So dapatlah 2 markah. Okay.